Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat, ini Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini kita akan meneruskan pengajian kita kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah, yang mana pada pagi yang mulia ini kita mula muka surat 170, iaitu juzuk pertama bab ketiga pada menyatakan rahsia sembahyang atau asraris salat. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Hadirin wal hadir abizakumullah. Kata-kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan tegah di dalam ayat ini iaitu tegah haram. Jadi bila dikatakan larangan, tegah itu maksud dia nahyun. Bahasa Arab dia nahyun. Nahyun tu maksud dia iaitu yang bermaksud iaitu larangan, tegahan. Dan tegah di dalam ayat ini iaitu tegah haram, yakni lalai akan Allah Ta'ala itu haram dan daripada kejahatan. Maka dari kerana inilah sebab sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkari lam yazdad minallahi illa bu'dan. Hadis riwayat Imam Tabrani seperti yang telah ditakhrij oleh Imam Al-Iraqi rahimahullah, yang bermaksud barang siapa tiada menegahkan sembahyangnya itu akan dia daripada kejahatan. Maksud dia kan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi solat ini kan mencegah fahsyak, benda yang buruk, keji dan mungkar. Nah, ini asas solat seperti dalam ayat Al-Quran. Maka hadis ini menjelaskan orang yang solat dia justru tidak menjauhkan dia daripada fahsyak dan mungkar. Means solat dia tu tak ada efek. Tidak memberi apa-apa kesan kepada diri orang tersebut daripada fahsyak dan mungkar. Lam yazdad minallahi illa bu'dan. Nescaya tiada bertambah daripada Allah Ta'ala hampirnya, melainkan jauh jua. Jadi dia tidak menambah, melainkan dia tambah jauh, membuatkan dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So no point lah. Solat dia macam tak ada qimah, tak ada faedah, seolah-olah seperti itu. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa salatul ghafili la tamna'u minal fahsya'i wal munkar. Jadi, dan artinya, dan sembahyang orang yang lalai akan Allah Ta'ala itu tiada menegahkan ia daripada kejahatan dan mungkar. Jadi, solatnya orang yang lalai itu tidak mencegah daripada fahsyak, kejahatan, wal munkari dan kemungkaran. Ini kerana apa tuan-tuan dan puan-puan, hadir wal hadirat hafizakumullah? Berarti solatnya tidak membuatkan dia takut akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Solatnya itu tidak berfungsi. Jadi dia buat tu macam patung buat yang tidak ada ruh sama sekali. Kerana solat yang berkualiti adalah solat yang disertai dengan khasyah, disertai dengan khusyuk dan juga takut khasyah akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dinaikkan lagi disertai dengan berharap, roja. Dia berharap akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, reda Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dinaikkan lagi, iaitu dia betul-betul cinta akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rindu akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila dia tak solat, dia tidak dalam keadaan ibadah, dia beribadah, dia berzikir, dia solat, tambah solat dia, kerana dia merasakan solat dia nikmat. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW memiliki kualiti solat yang sangat-sangat tinggi, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Baginda SAW bersabda, iaitu
aku menjadi solat ni bagi aku macam dia menjadikan solat dia tu sebagai qurratul ayun. Perkara yang justru dia tenang dengan keadaan solat. Jadi solat tu buat dia semakin tenang, bahagia dan lain-lain. Ini solat yang memberi, yang betul-betul menjiwai solat tersebut. Jadi bukan macam kita solat tu tak ikut syarat dah habis. Jadi solat kita hanya sebagai KPI. Okeylah, bolehlah, alhamdulillah masih solat daripada tak solat. Bolehlah kita kata macam tu. Tapi qimah, quality solat tu tak ada. Dan lagi sabda Nabi SAW, kam min qa'imin hazzuhu min qiyamihi at-ta'abu wan nasabu. Iaitu hadis riwayat rawahu An-Nasa'i seperti yang ditakhrij oleh Al-Iraqi. Berapa banyak daripada orang yang mendirikan sembahyang, maka bahagiannya daripada mendirikan sembahyang itu iaitu susah dan penat juga. Jadi hanya ta'ab wan nasabu iaitu susah dan penat sahaja. Yakni tiada baginya daripada pahala. Jadi dia tidak ada pahala sama sekali di dalam ibadahnya itu. So there's no point. Basically dia nak kata macam tu lah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa ma arada bihi illa ghafil. Wa ma arada bihi illa ghafil, artinya tiada dikehendaki Nabi SAW dengan perkataannya di dalam hadis ini melainkan orang yang lalai kepada Allah Ta'ala di dalam sembahyangnya. Dia tidak ada melainkan dia itu lalai di dalam sembahyangnya. Ma arada bihi illa ghafil. Dan sabda Nabi SAW, laisa lil abadi min salatihi illa ma aqala minha. Hadis ini riwayat Imam Dailami dan samanya di dalam Musnad Firdaus. Yang bermaksud laisa lil abdi, tiada bagi hamba Allah itu daripada pahala sembahyangnya melainkan barang yang ingat akalnya kepada Allah Ta'ala daripada sembahyangnya. Ini jadi yang ada itu ingat akalnya kepada Allah Ta'ala daripada sembahyangnya. Dan kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, man lam yakhsha jawarihuhu lam yakhsha qalbuhu. Wa man lam yakhsha qalbuhu fasadat salatuhu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Yang bermaksud barang siapa tiada khusyuk anggotanya, nescaya tiada khusyuk hatinya. Dan barang siapa tiada khusyuk hatinya, nescaya binasa sembahyangnya. Jadi barang siapa tiada khusyuk anggota dia, nescaya tiada khusyuklah hati dia. Dan barang siapa tiada khusyuk hati dia, nescaya binasa sembahyang dia. Jadi menunjukkan bahawa sembahyang dia itu macam tak ada qimah. Tidak ada harga, tidak ada kekuatan. Ini. Hadir wal hadir hafizakumullah. Dan kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ila al-uqubati asra. Maksud dia apa? Tiap-tiap sembahyang yang tiada hadir hatinya di dalamnya, maka iaitu terlebih menghampirkan kepada siksa. InsyaAllah. Jadi ustaz kalau macam tu, saya tak dapat khusyuk, saya tak nak solat lah, lagi teruk. Itu jelas-jelas zahir akan disiksa. Jelas khusyuk ini kita dalam hati kita masih ada niat untuk khusyuk. Motivasi itu masih ada. Itu bagus, khair. Daripada tak solat sama sekali. Tapi tingkatan tinggi sikit, at least dia solat, dia berharap untuk dapat khusyuk walaupun tak dapat khusyuk lagi. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jelaskan insya-Allah. Ini yang disabdakan perkara tersebut. Lalu dan kata Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, man arafa man ala yaminihi wa shimalihi mu'tamidan muta'ammidan wa huwa fi sholati fala sholata lahu. Bahawasanya barang siapa mengenal ia akan orang yang yang di kanannya dan orang yang di kirinya padahal disengajanya dan ia itu di dalam sembahyangnya, maka tiada baginya sembahyang. Jadi kalau dia kenal yamin wa ala yasar muta'ammidan wa huwa fi salati, dan kan dia masih dalam solat, fala salata lahu, masyaallah, maka tidak ada solat baginya. Ni saya kata kita kat Malaysia ni kadang ada orang kata, saya solat khusyuk Ustaz. Solat khusyuk. Tapi tengah solat bila ada orang tengah tengok bola kat tepi, gol je bunyi, gol. Atau ada orang duk pasang lagu dangdut kat sebelah. Kan, bising. Habis solat kita bising, apalah kacau orang solat.
Apa ni? Itu namanya tak khusyuk lah tu. Bukan nak kata dia tu tak salah buat benda macam tu. Memanglah dia salah. But kita ni jamaah ni bila solat kata khusyuk, tapi bila jiran duk pasang lagu kita bising, tu namanya kita tak khusyuk lah tu. Itu maksud dia. Maksud dia kita tak khusyuk lah tu. So sebab kalau khusyuk tu dia tak kenal pun siapa yang ada kanan kiri, tak kenal. Dia solat full, betul-betul fokus. Hadirin wal hadirat bizakumullah. Perkara ni memang susah, bukan mudah. Tapi kita sebagai umat Islam minimum kena ada usaha untuk menuju perkara ini, insya-Allah. Dan sabda Nabi SAW, innal abda la yusalliya as-salata wa la yuktabu ulahu sudusuha wa la ashruha wa innama yuktabu lil abdi min salatihi ma aqala minha. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i, takhrij al-Iraqi. Yang bermaksud bahawasanya seorang hamba Allah bersungguh-sungguh ia berbuat sembahyang padahal tiada disuratkan baginya daripada pahalanya itu 1/6-nya dan tiada di 1/10-nya, dan hanya sesungguhnya disuratkan bagi hamba Allah Ta'ala daripada pahala sembahyangnya itu barang yang ada hadir akalnya daripada sembahyangnya. Okay, hadir wal hadir afizakumullah. Dan kata Abdul Wahid bin Zaid rahimahullah ta'ala, ajma'atil ulama'u annahu laysa lil abdi min salatihi illa ma'aqala minha. Yang bermaksud, telah berhimpun pendapat ulama' bahawasanya tiada bagi hamba Allah Ta'ala itu daripada pahala sembahyangnya itu melainkan barang yang hadir akalnya daripada sembahyangnya itu. Hadirin wal hadra abizakumullah. Dan sabda Nabi SAW lagi, innallaha muqbilun 'alal musalli ma lam yaltafit. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i. Iaitu bermaksud bahawasanya Allah Ta'ala itu berhadap atas orang yang sembahyang selama tiada berpaling anggotanya dan hatinya kepada yang lain daripada perbuatan sembahyang itu. Sembahyangnya itu. Jadi innallaha muqbilun 'alal musalli ma lam yaltafit. Selagi dia tidak berpaling kepada yang lain. Jadi Allah muqbilun 'alal musalli. Maka perliharalah olehmu akan zahir anggotamu dan batin hatimu daripada berpaling kepada yang lain daripada perbuatan sembahyang dan yang lain daripada Allah SWT. Jadi kita kena jaga zahir anggota dan batin kita daripada berpaling kepada yang lain daripada perbuatan sembahyang. Jadi kita kena fokus dengan ibadah solat kita. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala lagi, wa hasilul kalami anna hudurul qalbi huwa ruhus salat. Jadi maksud dia Imam Ghazali memberi kesimpulan iaitu hasilul kalami anna hudurul qalbi huwa ruhus salat wa anna aqala ma yabqa bihi ramaqur ruhi al-huduru inda takbir fa nuqsanu minhu halakun wa biqadari ziyadati alaihi tambasitur ruhu wa fi ajza'i salat wa kam min hayyin la li ihraqi la hiraka bihi qaribun min mayyitin fasalatul ghafili fi jami'iha illa inda takbir kamasali hayyin la hiraka bihi fanas'alullaha husnal auni. Yang bermaksud ini diambil daripada kitab Ihya Ulumuddin. Apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala? Artinya hasil daripada perkataan yang tersebut itu, apa kesimpulan dari perbahasan yang telah dibahas ini? Bahawa makna hadir hati di dalam sembahyang itu itulah roh sembahyang, yang hidup bagi sembahyang. Dan bahawasanya sekurang-kurang barang yang tinggal dengan dia, keadaan roh di dalam sembahyang itu, hadir hati pada ketika takbiratul ihram. Paling tidak takbiratul ihram iaitu untuk niat. Salli farda zuhri arba'a rakhatin sabaqiyati lillahi ta'ala. Allah. Paling tidak ini kena khusyuk. Kalau tak sah. Pada takbiratul ihram, maka yang kurang daripadanya itu iaitu binasa sembahyang pada zahir. Maksudnya tak sah. Allahu Akbar, dia tak fikir takbir, dia tak fikir niat, tak fikir apa, dia fikir benda lain. Itu tak sah lah. Sebab takbiratul ihram tu dia kena sertai dengan niat. Dan niat itu dia kena khusyuk lah. Maksudnya niat apa?
saya niat salat zuhur. Sebab itu di dalam mazhab Syafi'i, hadir wal hadir hafizahullah, disunatkan untuk kita melafazkan niat. Melafazkan niat itu sunat. Sebab melafazkan niat ini boleh membantu hati kita untuk fokus. Membantu hati kita untuk mendapat khusyuk. Jadi selain itu adalah binasa sembahyang pada zahir. Dan dengan sekadar lebih atas yang demikian itu, iaitu lebih segar hidup ruh sembahyang itu di dalam juzuk sembahyang. Dan berapa banyak daripada yang hidup padahal tiada ada gerak dengan dia, maka iaitu hampir ia daripada mayat. Maka sembahyang orang yang lalai pada sekalian sembahyangnya itu, melainkan ada hadir hati pada ketika takbiratul ihram jua, maka iaitu seperti orang yang hidup yang tiada dengan dia gerak, maka iaitu tiada baginya faedah. So dia tak ada faedah lah. Solat dia macam tak solat. Maka kami mohonkan Allah SWT akan sebaik-baik pertolongan. Hadir wal hadir hafizatullah. Ini keterangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang berapa atau betapa pentingnya untuk kita khusyuk ketika solat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Selanjutnya diteruskan atau dijelaskan di sini syahdan. Okey, syahdan. Ketahui olehmu hai orang yang salih, yang menjalani jalan akhirat itu, bahawasanya amal yang batin, amal yang batin yang di dalam hati, yang dengan dia disyaratkan akan sah sembahyang pada batin itu, dan dengan dia kesempurnaan hidup sembahyang itu, iaitu hadir hati. Dan adalah kesempurnaan hadir hati itu dengan 6 syarat. Jadi dan adalah kesempurnaan hadir hati itu dengan 6 syarat. Jadi ada 6 syarat. Pertama, hudurul qalbi, yakni hadir hati di dalam sembahyang. Pertama sekali, dia kena hudurul qalbi, yakni hadir hati di dalam sembahyang. Allahu Akbar misalnya. Itu benar-benar dia meletakkan kehadiran hadir, hudur, khusyuk dia. Kedua, at-tafahum, yakni memfahamkan akan segala bacaan di dalam sembahyang dan menghadirkan maknanya. Jadi dia kena faham bila dia takbiratul Allahu Akbar, dia faham segala bacaan dalam sembahyang dan menghadirkan makna dia. Iaitu Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu dia faham makna dia apa. At-tafahum, namanya at-tafahum. Yang ketiga, at-ta'zim, yakni menghadirkan akan kebesaran Allah Ta'ala, seolah-olah engkau di hadapan hadratnya. Kita solat ini dengan mengagungkan Allah SWT, kerana kita tahu seolah-olah Allah berada di depan kita. Ini nama dia, hadirin wal hadrat. Lalu keempat, al-haibah, yakni takut akan Allah Ta'ala serta haibah akan kebesarannya. Jadi ada rasa takut akan Allah Ta'ala. Haibah, takut akan Allah SWT, yakni akan kebesarannya. Yang kelima, ar-raja, yakni harap rahmat Allah Ta'ala dan harap akan diterimanya akan ibadatmu itu. Ini dia ada raja. Yang keenam, al-haya, yakni malu akan Allah Ta'ala sebab taksirmu pada berbuat ibadat padanya. Hadirin wal haya. Jadi ada rasa haya. Jadi bila solat ni kita ada hadir hati itu, kita khudurul qalbi dengan maknanya, tafahum, lepas tu kita faham makna-maknanya, kita ta'zim, bila kita solat kita mengagungkan Allah SWT, merasakan kebesaran Allah, haibah, dan kita rasa takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah itu hadir wal hadirah abilakumullah. Lepas haibah dia ada raja, iaitu berharap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan harap akan diterimanya akan ibadah kita. Dan lalu al-haya, dia ada rasa malu akan Allah Ta'ala sebab kita ni masih ibadah kita ni macam tak berkualiti dan lain-lain. Ini kena ada di dalam jiwa dan hati kita. Hadir wal hadirah hafizakumullah. Maka apabila engkau dengar akan azan, maka hadirkan di dalam hatimu akan huru-hara yang diserukan pada hari kiamat. Dan engkau ingatkan kesusahan hisab pada hari kiamat itu. Jadi kita ingat apa yang akan terjadi, huru-hara yang akan terjadi pada hari kiamat. Kesusahan hisab pada hari kiamat. Kita kena ingat. Dan apabila engkau telah bersuci daripada hadas atau daripada najis, maka ingatkan di dalam hatimu bahawa
sebaiknya yambaghi engkau bertaubat daripada segala maksiat supaya suci daripada dosa, dan seyogyanya bersungguh-sungguh engkau menyucikan najis yang di dalam hatimu seperti ujub dan riak dan kibir dan hasad dan ghadab dan barang sebagainya. Ini kena ada dalam hati kita, menyucikan najis yang di dalam hatimu seperti ujub, riak, dan semua ini perlu kita bersihkan di dalam hati kita. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Adapun menutup aurat, maka iaitu pada zahirnya menutup suatu yang keji daripada penglihatan manusia, dan seyogyanya engkau hadirkan di dalam hatimu bahawa engkau tutup akan sifat yang keji di dalam batinmu daripada segala sifat kecelaan yang di dalam hati, yakni sucikan hatimu daripada segala sifat kecelaan, supaya jangan dilihat oleh Allah Ta'ala batinmu itu melainkan dengan bersifat dengan kepujian. Maka ketika itu jadi malu engkau akan Allah Ta'ala serta takut akan dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Adapun menghadap kiblat, maka iaitu engkau hadirkan di dalam hatimu bahawasanya engkau berhadap kepada kiblatmu yang batin iaitu Allah Ta'ala, dan jangan berpaling hatimu kepada yang lain daripada Allah Ta'ala seperti zahirmu itu berhadap kepada Kaabah Allah Ta'ala, dan jangan berpaling kepada pihak yang lain daripada pihak Kaabah Allah Ta'ala. Itu hadirin wal hadirat hafizakumullah, khusyuk hanya kepada Allah SWT. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala lagi, wa'lam annahu kama la yatawajjahul wajhu ila jihatil baiti illa binsirafi an ghairiha fala yansariful qalbu ila Allahi illa bitafrighi amma siwahu. Yang bermaksud, ketahui olehmu bahawasanya seperti tiada dapat berhadapan mukamu kepada pihak Kaabah Allah Ta'ala melainkan dengan berpaling daripada barang yang lain daripada pihak Kaabah Allah Ta'ala itu, maka demikian lagi tidak dapat berpaling hati kepada Allah Ta'ala melainkan dengan mengosongkan hati daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama al-'abdu ila salatihi fakana hawahu wa wajhuhu wa qalbuhu ila Allah insarafa ka yauma waladathu ummuhu." Hadis ini bagi Sahih Muslim, bagi Imam Muslim ada makna yang tak jauh, dan dia ada syahid lagi di dalam Sunan An-Nasa'i dan juga Tabrani, seperti yang disebut di dalam kitab Al-Ittihaf atau Ittihafus Sadati Al-Muttaqin. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini dah jelas bagi kita insya-Allah tentang kepentingan khusyuk di dalam solat. Artinya apabila berdiri seorang hamba Allah kepada sembahyangnya dan adalah hawanya, yakni kasihnya dan mukanya dan hatinya itu berhadap kepada Allah Ta'ala, nescaya berpaling ia daripada segala dosanya seperti pada hari ia diperanakkan oleh ibunya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Adapun berdiri betul, maka iaitu adalah tubuhmu dan hatimu itu seolah-olah berdiri dan berkhidmat di hadapan hadrat Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kepalamu dan segala anggotamu itu tunduk serta dengan kehinaannya, dan berlepas hatimu itu daripada kebesaran dan kemegahan dan takabur, dan hendaklah engkau ingatkan di dalam hatimu itu bahawasanya Allah Ta'ala itu melihat ia akan kelakuanmu itu dan melihat ia segala yang di dalam hatimu itu, maka hendaklah engkau berdiri itu seperti di hadapan raja-raja yang besar, dan hendaklah engkau malu pada ketika itu akan Allah Ta'ala seperti malu daripada raja itu seperti haibah serta haibah daripadanya, atau malu engkau daripada yang saleh, ya orang yang saleh-saleh dan orang yang besar-besar daripada kaummu. Dari kerana itulah berkata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, "Kaifa al-haya'u min Allah?" Betapa malu daripada Allah Ta'ala.
So betapa malu daripada Allah Ta'ala. Maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tastahyi minhu kama tastahyi min rajulin salihin min qaumika. Rawahu Baihaqi fi Syu'abil Iman. Yang bermaksud iaitu hendaklah engkau malu daripada Allah Ta'ala itu seperti engkau malu daripada seorang laki-laki yang soleh daripada kaummu. Kita malulah. Jadi contoh dia ada orang buat maksiat, sebelah orang yang soleh kan malu dia. Takkan tak ada malu buat maksiat sebelah ustaz. Contoh dia macam tu. Alaihi wal hadrah hafizakumullah. Adapun niat, maka hendaklah engkau menyengajakan di dalam hatimu itu atas menjunjung surah Allah Ta'ala dengan mengerjakan sembahyang dan menyempurnakan akan dia dan memeliharakan daripada yang membatalkan akan dia dan memeliharakan daripada yang mengurangkan akan dia. Dan sekaliannya itu serta ikhlas bagi zat Allah Ta'ala kerana mengharapkan bagi pahalanya dan takut akan siksanya dan menuntut hampir daripadanya. Dan engkau ingat akan yang demikian itu nikmat daripada Allah Ta'ala dan taufiknya dan hidayahnya. Hadirin wal hadrah hafizakumullah. Lalu dijelaskan setiap satu oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Adapun menyebut tiap-tiap takbir itu, maka apabila engkau menyebut akan dia dengan lidahmu, maka seyogyanya engkau hadirkan di dalam hatimu itu tiada yang terlebih besar melainkan Allah, supaya muwafaqah hatimu dengan lidahmu. Maka jika ada di dalam hatimu itu suatu yang besar lain daripada Allah, maka adalah Allah Ta'ala itu naik saksi bahawasanya engkau itu berdosa. Maka yang demikian itu sebesar-besar dosa yang berkehendak kepada taubat dan mengucap istighfar. Adapun doa iftitah, maka tatkala engkau baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, maka hendaklah engkau hadirkan di dalam hatimu bahawa adalah hatimu itu berhadap kepada zat Allah Ta'ala yang maha besar lagi maha suci daripada jihad arah, yakni maha suci daripada pihak dan maha suci daripada tempat, dan iaitu yang menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi, supaya adalah perkataanmu itu benar lagi muwafaqah dengan yang di dalam hatimu. Maka jika tiada demikian, itu nescaya adalah engkau itu dusta, dan dusta itu sebesar-besar kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir wal hadrah hafizakumullah. Bagaimana kita meletakkan khusyuk ibadah kita kepada Allah SWT. Lalu Imam Ghazali jelaskan pula, bila kita baca dan bila engkau kata hanifan muslimah, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan muslimah. Hanifan muslimah. Jadi apa? Maka seyogyanya bahawa engkau hadirkan di dalam hatimu bahawa orang muslim itu iaitu orang yang sejahtera segala manusia daripada lidahnya dan tangannya. Sejahtera. Maka jika tiada engkau hadirkan seperti yang demikian itu, nescaya adalah engkau itu dusta. Maka hendaklah engkau mengucap istighfar serta engkau menyesal akan yang demikian itu. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Dan apabila engkau kata wa ma ana minal musyrikin, wa ma ana minal musyrikin, maka ingatkan di dalam hatimu menafikan akan syirik yang khafi serta engkau menyucikan hatimu daripada syirik yang khafi itu, iaitu riak dan ujub dan takabur dan lainnya. Dan apabila engkau kata, dan bila engkau kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, artinya bahawasanya sembahyangku dan ibadahku dan hidupku dan matiku sekaliannya itu bagi Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam, maka seyogyanya engkau hadirkan makna yang demikian itu serta engkau fanakan akan segala yang demikian itu di dalam dirimu. Jadi kita fanakan, kita leburkan semua tu ada dalam diri kita, kita lekatkan dalam diri kita, kita fikirkan seperti itu. Kita jadikan dia bahagian daripada segala tubuh kita. Dan engkau sabitkan yang demikian itu bagi Allah Ta'ala kerana perkataan itu iaitu perkataan orang yang fana daripada dirinya dan baqak bagi Tuhannya. Biar dia fana dengan Allah SWT dan dia kekal baqak bersama Allah SWT di dalam segala amal ibadah dan segala ibadat-ibadatnya. Yang ini yang kita buat, yang kita lakukan supaya
khusyuk itu betul-betul menjiwai diri kita. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Lalu disebutkan lagi, dan apabila engkau kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita nak baca Fatihah kan? Dan apabila engkau kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka engkau ingatkan bahawasanya syaitan itu seterumu yang dengki dan mengintai ia akan engkau kerana berkehendak ia memalingkan akan hatimu daripada Allah Ta'ala. Maka sungguh-sungguh engkau meminta peliharakan dengan Allah Ta'ala daripada syaitan itu dan daripada was-wasnya supaya hadir hatimu kepada Allah Ta'ala. Adapun membaca surah Al-Fatihah dan surah yang lainnya, maka hendaklah engkau hadirkan makna bacaanmu itu sekira-kira jangan lalai hatimu itu daripada memahami akan maknanya itu. Maka apabila engkau baca Bismillahirrahmanirrahim, artinya aku mulai bacaan ini dengan nama Allah yang amat murah lagi mengasihani akan hambanya. Maka engkau niatkan dengan dia akan tabaruk pada memulai bacaanmu itu dan fahamkan olehmu akan maknanya itu bahawa sekalian perbuatan dan sekalian perkara itu jadi dengan kudrat Allah Ta'ala. Jadi semua ini dijadikan Allah dengan kudrat Allah SWT semata-mata. Hadirin wal hadra hafizakumullah. Dan apabila engkau baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, artinya segala puji bagi Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam, maka hendaklah engkau hadirkan di dalam hatimu akan syukur bagi Allah Ta'ala kerana segala nikmat itu daripada Allah Ta'ala, tiada baginya tiada daripada lainnya, dan kuasa mengerjakan ibadat itu nikmat daripada Allah Ta'ala. Lalu dan apabila engkau baca Ar-Rahmanir Rahim, artinya Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat murah di dalam dunia lagi amat mengasihani akan hambanya di dalam akhirat, maka ingatkan olehmu di dalam hatimu akan beberapa banyak rahmatnya itu akan engkau supaya engkau harap akan dia serta engkau besarkan akan dia dengan katamu Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, iaitu Tuhan yang menguasai, yakni Tuhan yang memerintahkan pada hari kiamat daripada huru-hara hari kiamat dan balasannya dan hisabnya. Allah SWT jadikan yang menguasai seluruh alam ini dan seluruh hari kiamat nanti. Kemudian maka engkau ikhlaskan hatimu semata-mata ibadatmu itu kerana Allah Ta'ala juga. Jadi kita ikhlaskan ibadat kita hanya kepada Allah SWT. Tiada kerana lainnya dengan katamu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu artinya akan engkau kami sembah dan kami berbuat ibadat. Tiada kepada yang lain daripadamu. Kemudian maka engkau berlepas daripada perbuatanmu itu serta engkau serahkan sekaliannya itu kepada Allah Ta'ala dengan katamu Iyyaka nasta'in, Iyyaka na'budu, Iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah dan kepadamu juga kami memohon pertolongan. Artinya akan engkau kami meminta pertolongan atau tolong segala perbuatan kami sama ada ibadat dan lainnya kerana tiada kuasa seorang berbuat ibadat dan lainnya itu melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala dan pertunjuknya dan kudratnya dan anugerahnya. Hadirin wal hadir hafizakumullah, ini yang kena ada di dalam jiwa kita apabila kita melakukan ibadah ini. Dan apabila selesai engkau daripada meminta peliharakan daripada syaitan dan menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala dengan katamu Bismillahirrahmanirrahim dan mengambil tabaruk dengan dia, dan setelah selesai daripada memuji Allah Ta'ala dan daripada meminta tolong pada berbuat ibadatmu itu dengan nama Allah Ta'ala, maka pinta pula olehmu daripada Allah Ta'ala akan hidayat pada jalan yang benar dengan katamu ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim artinya beri olehmu hai Tuhanku akan kami hidayat, yakni petunjuk akan jalan yang betul dan jalan yang membawa kepada takut akan Allah Ta'ala, iaitu jalan bagi orang yang salih, yang muttaqin. Dan pinta pula olehmu akan jalan orang yang diberi Allah Ta'ala rahmat dan hidayat yang betul, iaitu jalan bagi anbiya dan awliya dan siddiqin dan syuhada dan salihin dengan katamu siratal ladzina an'amta alaihim, ya artinya iaitu jalan yang engkau beri nikmat atas mereka itu. Ghairil maghdubi alaihim,
Artinya mereka yang tiada dimurkai atas mereka itu walau dhalin. Artinya dan tiada sesat mereka itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Nah, ini dia yang dimaksud daripada bacaan Al-Quran tadi. Lalu ditutup kan. Bila kita baca Fatihah, kita ada penutupnya. Dan pinta olehmu akan perkataan atau akan perkenankan oleh Allah Ta'ala segala pintaanmu dengan katamu amin. Bila kita kata amin kan kita nak Allah SWT makbulkan, terimakan apa yang kita minta kepada Allah SWT ni supaya ditunaikan. Allah jadikan, Allah berikan kepada kita. Artinya perkenankan olehmu hai Tuhanku iaitu Allah SWT akan segala permintaan kami. Hadirin wal hadirat kami. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Atas segala permintaan kami itu. Lalu dan demikian lagi kata-kata mu'alif iaitu seyuknya sebaiknya engkau faham dan engkau bicarakan akan makna segala surah yang engkau baca kemudian daripada Al-Fatihah dan segala zikir dan doa dan segala tasbih yang di dalam sembahyang itu supaya hadir hatimu di dalam sembahyang itu kepada Allah Ta'ala dan kepada yang disuruhnya itu iaitu ibadat yang engkau perbuat itu. Dan hendaklah engkau perbaikkan akan adabmu di hadapan hadrat Allah Ta'ala itu kerana engkau berdiri sembahyang itu iaitu berdiri munajat di hadapan hadrat Allah Ta'ala. Dan baikkan olehmu adabmu itu pada zahir dan pada batinmu kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu melihat ia dan mengetahui ia akan yang di dalam hatimu dan yang di dalam rahsiamu. Kerana Allah SWT tahu apa yang ada dalam hati kita, dalam rahsia kita, sir kita. Ya Allah SWT maha mengetahui. Maka hendaklah engkau tawaduk dengan zahirmu dan dengan batin. Jadi kita kena ada sifat tawaduk. Zahiran wa batin. Sentiasa cucuk hati kita. Ketuk hati kita. Iaitu kita kena ada sifat tawaduk. Takut akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tadi dan hendaklah engkau perbaikkan akan adabmu di hadapan orang lain kerana berdiri sembahyang itu berdiri munajat di hadapan hadrat Allah Ta'ala dan baikkan olehmu adabmu itu pada zahir dan pada batinmu kerana Allah Ta'ala itu melihat ia dan mengetahui ia akan yang di dalam hatimu dan yang ada dalam rahsiamu. Maka hendaklah engkau tawaduk dengan zahirmu dan dengan batinmu dan lihat olehmu jikalau engkau berdiri di hadapan sultan. Contohnya kita bayangkan kita berada di depan sultan. Atau di hadapan raja yang besar-besar, betapa hal keadaanmu pada ketika itu, apa kita nak buat ketika itu. Dan adalah Allah Ta'ala itu Tuhan sekalian alam. Dan adalah segala sultan dan segala raja yang di dalam dunia ini hamba Allah Ta'ala. Jadi kita rasa kerdil lah, rasa kecil, rasa kerdil. Dan kita rasa tak ada ni lah. Itu contohnya. Dan demikian lagi seyuknya engkau ingatkan di dalam hatimu itu akan kebesaran Allah Ta'ala dan ketinggiannya pada ketika engkau rukuk dan sujud itu. Dan lagi engkau ingatkan kehinaanmu dan da'ifmu dan kerendahanmu dan engkau ingatkan bahawa adalah Allah Ta'ala itu memberi rahmat akan engkau dengan menjadikan engkau ahli bagi berbuat ibadat kepadanya dan munajat ke hadratnya. Dan hendaklah engkau kosongkan hatimu itu daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala serta berhadap hatimu itu kepada Allah Ta'ala supaya berharap Allah Ta'ala itu kepadamu kerana sabda Nabi SAW, innallaha muqbilun alal musalli ma lam yaltafit. Yang hadis yang telah disebutkan sebelum ini, hadis riwayat Imam Abu Daud dan An-Nasa'i rahimahullah, yang artinya bahawasanya Allah Ta'ala itu berhadap atas orang yang sembahyang selama ia tiada berpaling. Jadi Allah SWT ini menghadap atau berhadap pada orang yang sembahyang selama ia tiada berpaling. Dan hendaklah engkau peliharakan pada zahirmu dan pada batinmu daripada berpaling kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Jadi kita kena jaga zahir kita dan batin kita daripada berpaling kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Kita kena jaga zahir dan batin. Jangan berpaling pada selain Allah SWT. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ia nakal daripada setengah ulama yang arifin, innal abda yasjudul sajadata wa indahu annahu taqarraba biha ila Allah ta'ala walau qusimat dhunubuhu fi sujudihi ala ahli madinatihi lahalaku
Wa qila kaifa dhalika? Qala yakunu sajidan innallahi wa qalbuhu musghin ila hawan wa musyahidun li batilin faqadis li batilin qadistaula alaihi. Kitab Al-Ihya Ulumuddin. Yang bermaksud artinya bahawasanya seorang hamba Allah itu iaitu sujud ia akan satu sujud dan pada sangkaan. Dan pada sangkaannya itu bahawa ia berkehendak menghampirkan dirinya dengan sujudnya itu kepada Allah Ta'ala. Padahal jikalau dibahagikan akan dosanya di dalam sujudnya itu atas penduduk negerinya, nescaya binasa mereka itu. Maksud banyak sangat dosa. Maka ditanya orang baginya. Dan betapa yang demikian itu? Maka jawabnya adalah ia sujud kepada Allah Ta'ala di dalam sembahyang dan adalah hatinya mendengar kepada suatu yang dikasihinya dan melihat ia di dalam hatinya itu bagi sesuatu yang batil dan yang ghalib di dalam hatinya atasnya. Okay. Dan dari kerana inilah kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya lil uqubati asra. Yang artinya tiap-tiap sembahyang yang tiada hadir hatinya di dalamnya itu iaitu terlebih segera membawa kepada siksa. Jadi tak baiklah. Jadi boleh membawa kepada siksaan. Kerana dia macam tak ada faedah. Itu dia hadir wal hadir. Dan demikian lagi apabila engkau baca akan tasyahud, maka hendaklah engkau duduk dengan beradab serta engkau hadirkan akan maknanya. Ingat makna dia, hadirkan maknanya. Dan hendaklah engkau hadirkan di dalam hatimu akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rupanya yang mulia itu. Ini juga dalil yang disebut oleh ulama-ulama tentang dalil disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami, iaitu dalil rabitah. Di kalangan tariqah Naqsyabandiyah dia ada satu amalan yang bernama rabitah. Iaitu sebelum memulai zikir tu dia tawassul kepada guru-gurunya dan dihadirkan guru-gurunya dalam hatinya. Mana sumbernya Ustaz? Ini contoh Imam Ghazali sebut ni, dan hendaklah ini Abdul Syah Abdul Samad Al-Falibani menyebutkannya dan dia nukil ini daripada kitab Ihya Ulumuddin hakikatan. Kalau kita buka dalam kitab Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dia nukilkan bahawa ini adalah berasal daripada kitab Ihya Ulumuddin yang ini. Ini dia petikannya. Dan hendaklah engkau hadirkan di dalam hatimu akan Nabi SAW dan rupanya yang mulia itu. Kemudian maka engkau kata assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan niatkan yang demikian itu memberi salam kepadanya. Ingatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian maka niatkan memberi salam kepada dirimu dan kepada segala hamba Allah yang soleh. Dengan katamu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Serta engkau harap bahawa mengembalikan Allah Ta'ala akan salam mereka itu atasmu. Dan dengan dia engkau dapat berkat orang yang soleh-soleh itu. Kemudian maka engkau niatkan di dalam hatimu bahawa engkau naik saksi bagi wahdaniyah Allah dan bagi risalah Rasulullah SAW dengan katamu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian maka engkau ingatkan pada ketika mengucap selawat atas Nabi SAW bahawa memohon rahmat bagi Nabi SAW kepada Allah Ta'ala. Kemudian maka engkau berdoa kepada Allah Ta'ala serta hadir hati dan merendahkan diri dan menghinakan diri. Ini kita rendahkan diri kita, lemahkan diri kita. Ini. Kemudian maka engkau memberi salam dan engkau niatkan ketika itu memberi salam akan malaikat dan segala yang hadir daripada jin dan manusia. Dan engkau niatkan pada ketika memberi salam itu akan menyudahi akan sembahyang itu serta engkau ingatkan syukur akan Allah Ta'ala yang memberi akan engkau taufik bagi menyempurnakan sembahyang itu serta malu engkau kepadanya atas taksir yang di dalam sembahyang itu dan takut engkau kepada Allah Ta'ala barangkali tiada diterimanya sembahyangmu itu sebab kesalahanmu kepadanya. Tetapi sesungguh pun yang demikian itu hendaklah engkau harap kepada Allah Ta'ala akan diterimanya dengan anugerahnya
dan rahmatnya kerana Allah Ta'ala itu Ar-Rahmanur Rahim. Rahimin, Arhamur Rahimin. Kerana Allah Ta'ala itu Arhamur Rahimin, yakni terlebih kasih sayang kepada hamba-Nya. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin lagi, iaitu fahadha tafsilu salatil khashi'in alladhina hum ala salatihim khashi'un walladhina hum ala salatihim yuhafidhun walladhina hum ala salatihim daimun walladhina hum yunajuna Allah ta'ala ala qadri istita'atihim fil ubudiyah. Kitab Ihya muka surat 170 lagi. Yang berkata artinya, maka inilah ceraian. Maka inilah ceraian, maksud dia tafsil, pencirian atau ceraian sembahyang orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk, yang adalah mereka itu atas sembahyang mereka itu khusyuk dan mereka itu atas sembahyang mereka itu bersungguh-sungguh memeliharakan akan dia, dan adalah mereka itu atas sembahyang mereka itu sentiasa hadir hati dan adalah mereka itu sentiasa munajat kepada Allah Ta'ala atas sekira-kira kuasa mereka itu di dalam kehambaan mereka itu. Hadir wal hadir awizakumullah. Maka kita iktifakkan pengajian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu wal muwafiq. Wallahul muwafiq. Dan segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan masuk pada fasa keempat, pada menyatakan adab imam dan makmum yang mengikuti akan dia. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.